لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli amma ba'd. Marilah sama-sama kita membuka majlis daurah ilmu kita pada petang ini dengan membaca kitab Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada petang ini, sebagaimana yang kita rancang, Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan urusan kita. InsyaAllah kita akan mengadakan satu daurah ilmu yang bertajuk persiapan menuju Ramadan. Persiapan menuju Ramadan. Siapa-siapa pelajar yang dah ada pen, boleh mula mencatat. Kalau tak ada pen, ada merah. Buku ada, pen tak ada. Maka itu kita ini ada pen dan buku, insyaAllah setiap masa. Baik, alhamdulillah, kita bersyukur sangat-sangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada petang ini kita sangat beruntung dan bertuah kerana yang akan bersama kita Al-Fadhil Ustaz Abu Usama Muhammad Hanafiyah. Al-Fadhil Ustaz Abu Usama Muhammad Hanafiyah bin Haji Hussein, yang beliau merupakan timbalan pengurusi pakat. Apa ini pakat? Pakat ni pakatan ulama Terengganu. Ustaz-ustaz Terengganu yang satu kesatuan yang dinamakan pakat. Dan seluruh ustaz-ustaz ataupun guru-guru agama seluruh Terengganu ni, Al-Fadhil Ustaz ni merupakan timbalan pengurusi. Bukan calon-calon orang lah. Ya, insya-Allah program ini bukan setakat ditonton oleh kita, bahkan seluruh dunia boleh menyaksikan program kita sekarang sebab live Facebook. Jadi mana-mana pelajar yang tak puas hati dengar, macam ke berjelas tu ala-ala kita lagi lah, rasa tak puas hati. Jadi insya-Allah kita akan boleh tengok balik link yang akan dibagi dalam kemungkinan akan dihantar ke grup kelas masing-masing. Itu anak ayah nak tengok mula, tak puas hati. Anak ayah nak tengok mula itu. Baik. Dan kita akan senang sendirikan dengan kuis, yang mana ustaz sendiri akan bagi soalan secara spontan. Ustaz ceramah, tengok orang macam kurang begitu pun, ustaz akan beri kuis soalan dan kita sediakan hadiah. Berilah hadiah macam itu. Akan ada hadiah kan? Jadi insya-Allah 5 soalan saja yang bertuah pada hari ini. Jadi tanpa memanjangkan kalam, marilah sama-sama kita menghayati ataupun sama-sama mendengar dengan teliti apa yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz dengan baik-baik. Buka telinga tunduk-tunduk, insya-Allah ada keberkatannya. Dengan majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk menyampaikan tazkirahnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Ma' rahimahullah subhanahu wa ta'ala, barisan para asatidah, adik-adik pelajar-pelajar muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita untuk kita sama-sama berada dalam majlis ilmu, dan kita mengharapkan pertemuan kita pada petang yang mulia ini ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Muslimin muslimat, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
setiap tahun kita menyambut Ramadan, bukan hanya tahun ni saja. Tahun lepas pun kita sambut. Kalau panjang umur, tahun akan datang pun kita sambut. Dan dalam bulan Ramadan ada suatu ibadat yang cukup masyhur di sisi kita, iaitu ibadat yang diwajibkan oleh agama kita yang dikenali sebagai ibadat puasa. Ibadat puasa adalah suatu ibadat yang diwajibkan. Apa maksud diwajibkan? Agama kita, Allah dan Rasul memerintah kepada kita supaya kita mengerjakannya. Sekiranya kita meninggalkan, maka berdosa. Itu makna wajib. Wajib syarak adalah perkara yang kalau kita buat dapat pahala, kalau ditinggalkan berdosa. Baik. Tapi di samping ibadat puasa adalah suatu kewajipan, suatu bebanan, kita tengok daripada sudut lain, rupa-rupanya ibadat puasa adalah anugerah kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ibadat puasa sebenarnya adalah anugerah yang Allah Taala kurniakan kepada kita. Maka orang yang menyambut Ramadan, dia berbeza daripada seorang kepada seorang yang lain. Ada orang yang hanya semata-mata melihat ia adalah suatu kewajipan, suatu bebanan. Allah puasa pula dah tahun ni. Macam adik-adik kita kan, oh mayang pula dah. Ada tak gitu? Ada kan? Ke tak ada? Kalau tak ada, wali belaka. Ada kan gitu kan? Oh mayang pula dah, baru mayang adik. Ada orang menyambut Ramadan dengan begitu perasaan ini. Ada orang bukan hanya semata-mata memandang kepada ia adalah suatu kewajipan, bahkan memandang bahawasanya puasa Ramadan adalah anugerah yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi al-jannah." Ketahuilah sesungguhnya barangan Allah mahal. Barangan Allah cukup mahal. Jadi kalau barangan mahal, kalau kita nak beli, mesti kita kena mengeluarkan perbelanjaan yang banyak. Untuk kita mendapat perbelanjaan yang banyak, mesti kita kena berusaha keras, bekerja keras. Betul tak gitu? Itulah yang disebut oleh Rasulullah. Sesungguhnya barangan Allah itu adalah cukup mahal. Ala inna sil'atallahil jannah. Sesungguhnya barangan Allah Subhanahu wa taala itu adalah syurga Allah. Jadi syurga ni bukan perkara yang murah, perkara yang mahal. Sebagaimana untuk kita memperolehi apa jua barangan yang mahal, perlu mengeluarkan perbelanjaan yang banyak, perlu kepada pengorbanan yang tinggi untuk mendapat perbelanjaan tersebut agar kita mampu membeli barangan yang mahal. Begitu juga syurga Allah Subhanahu wa taala adalah barangan yang cukup mahal. Hamba Allah Subhanahu wa taala yang ingin mendapat syurga Allah mesti kena mengeluarkan perbelanjaan yang besar. Baik. Dalam satu ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang cukup pendek. Adik-adik yang hafal Quran pasti ingat ayat ni, uiddat lil muttaqin. Apa maksud uiddat lil muttaqin? Syurga itu telah disiapkan kepada siapa? Al-muttaqin. Kepada siapa? Kepada orang yang bertakwa. Syurga Allah Ta'ala telah siapkan, ada dah. Untuk siapa? Untuk orang yang bertakwa. Antara ibadat yang menghasilkan sifat takwa adalah ibadat puasa. Betul tak gitu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Sama juga ayat yang akhir, tu permulaan ayat puasa, la'allakum tattaqun. Ayat yang akhir mana? Wahilla lakum lailatus siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, sampai ke penghujung ayat, supaya mereka itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, daripada yang pertama kita cerita syurga Allah Subhanahu wa taala adalah barangan yang cukup mahal. Yang kedua, syurga Allah Subhanahu wa taala telah disiapkan kepada orang yang bertakwa. Yang ketiganya, ibadat puasa ini untuk melahirkan insan yang bertakwa. Benda yang kita dapat faham bahawasanya ibadat puasa adalah suatu ibadat yang menjadi tangga
untuk kita mendapat nikmat yang besar. Sebab itulah ada sebahagian daripada hamba Allah Subhanahu wa taala bukan hanya semata-mata melihat ibadat puasa suatu kewajipan, bahkan dia melihat juga ibadat puasa itu adalah suatu anugerah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada hamba-hambanya. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadat puasa yang kita lakukan agar ia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mesti kita kena cukup dua perkara. Ibadat puasa agar ia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mesti kena cukup berapa perkara? Dua perkara. Yang mana kedua perkara ini kita ambil daripada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Hadis riwayat Imam Muslim. Allah Taala tidak memandang kepada rupa paras kamu. Hak ni hidung macung, hak ni hidung kepek, hak ni kulit gelap, hak ni kulit putih, hak ni keturunan hebat, hak ni bukan keturunan hebat. Allah Taala tidak memandang kepada semua perkara tersebut. Tetapi Allah Taala memandang kepada benda qulubikum, kepada siapa dia? Hati-hati kamu, lepas tu wa a'malikum, dan kepada amalan-amalan kamu. Yang pertama, tempat pandangan Allah adalah hati. Yang keduanya adalah perbuatan kita. Maka dalam kita melakukan apa jua ibadat, termasuklah ibadat puasa, dua syarat yang penting yang perlu kita kena jaga, yang perlu kita kena penuhi untuk mendapat, agar ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya adalah keikhlasan. Mesti kita kena melakukan ibadat tersebut hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Ada tak di kalangan kita dia melakukan ibadat puasa bukan kerana Allah? Ada. Ada tak? Ada orang yang buat berpuasa ni adalah kerana dia kau hidup di madrasah kerana takut ke ustaz. Ustaz suruh puasa. Betul tak gitu? Ada kalau duduk di rumah sebab ayah marah, mak marah, sebab tu dia berpuasa. Itu bukan kerana Allah Subhanahu wa taala tetapi kerana manusia. Jadi yang pertama, mesti kita kena melakukan ibadat puasa tersebut kerana Allah. Yang keduanya, Allah Ta'ala memandang kepada perbuatan kita. Jadi dalam kita melaksanakan ibadat puasa, mesti ibadat puasa yang kita buat bertepatan dengan apa yang dikehendaki oleh agama kita. Bertepatan dengan apa yang dikehendaki oleh agama kita. Bagaimanakah Allah Ta'ala dan Rasulnya inginkan daripada ibadat puasa kita, begitulah yang kita buat, barulah diterima ibadat puasa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Soalannya, bagaimanakah cara untuk kita mendatangkan ibadat puasa bertepatan dengan tuntutan syarak, bertepatan dengan kehendak Allah dan Rasulnya? Jawapannya adalah melalui belajar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunan beliau, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu menjadi kewajipan ke atas setiap orang Islam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara ringkas, ibadat puasa ini ada syarat wajib. Yang mana apabila seseorang ini cukup syarat wajib ini, maka wajib ke atasnya melakukan ibadat puasa. Kalau tidak cukup syarat wajib, maka tidak wajib dia berpuasa. Syarat wajib yang pertama adalah Islam. Adapun orang kafir tidak wajib dia berpuasa. Orang kafir tidak wajib dia berpuasa. Tetapi orang kafir tidak wajib berpuasa adalah nisbah kepada tuntutan di atas dunia. Di atas dunia, orang kafir tidak dituntut untuk mengerjakan ibadat puasa. Namun di negeri akhirat kelak, orang kafir tetap diseksa kerana meninggalkan ibadat puasa. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quranul Karim, ayat ni ayat yang biasa kita dengar, ma salakakum fi saqar, patu qalu lam nakum minal musallin, patu wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Mereka tanya kepada orang kafir sebab dia berada dalam neraka saqar, mereka itu menyebut kami dulu bukan orang yang sembahyang. Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin. Kami tidak memberi makan kepada orang miskin. Dan
pada penghujung ayat, wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan dulu kami mendustakan hari pembalasan. Orang yang mendustakan hari pembalasan adalah orang yang terkeluar daripada agama Islam, bukan orang Islam. Antara azab yang dilalui oleh orang kafir adalah azab kerana dia meninggalkan sembahyang, kerana dia tidak mengeluarkan zakat. Jadi ulama memahami daripada ayat ini bahawasanya orang kafir tetap diseksa kerana meninggalkan ibadat puasa. Okey, yang pertamanya benda Islam. Yang keduanya berakal. Orang gila wajib tak puasa? Orang gila tidak wajib berpuasa. Yang ketiganya adalah balik. Manakala kanak-kanak tidak wajib berpuasa. Cuma kanak-kanak apabila cukup 3 syarat. Apabila cukup tiga syarat, maka diwajibkan kepada ibu bapanya menyuruh kanak-kanak itu untuk berpuasa. Apakah 3 syarat? Syarat yang pertama, kanak-kanak itu telah cukup umur dia 7 tahun, masuk tahun yang ke-8 dengan pengiraan tahun Islam. Start daripada dilahirkan sampai ke sekarang, umur dia cukup dah 7 tahun, masuk tahun yang ke-8. Baik, mengikut pengiraan tahun Islam. Okey, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah kanak-kanak itu mumayyiz. Tamyiz. Maksud dia tamyiz, ia kena dah mana hak yang baik, mana yang buruk, kanan kiri kena dah. Kalau suruh masuk istinja sendiri dalam qada hajat sendiri dia pandai dah. Pandai dah, tahu dah kanan kiri, tahu belaka dah. Yang ketiganya adalah mampu. Apabila cukup 3 syarat ni, kanak-kanak umur dia 7 tahun dah. Lepas tu mayit dah. Yang ketiganya adalah mampu untuk berpuasa. Ketika itu diwajibkan kepada ibu bapa menyuruh kanak-kanak tersebut untuk berpuasa. Andai kata budak tu umur 9 tahun tapi dah mayit lagi. Oh, kalau masuk dalam tandas sudah habisnya dah mau tarik dalam tandas. Habis iwak cak tu dalam tandas. Nya tagur ke mak dia tarik. Contoh, lambat akad mayit, maka tak wajib ayah dia, mak dia suruh dia berpuasa. Ataupun kanak-kanak saat ni tu umur 5 tahun tapi cerdik. Ada budak umur 4 tahun, 5 tahun cerdik dah. Ada budak gitu. Oh, kalau cakap dengan orang tua tu macam, oh, cakap macam orang tua dah. Budak-budak. Tapi baru umur 5 tahun. Itu tak wajib juga. Ibu bapa dia suruh dia berpuasa kerana belum lagi cukup umur 7 tahun. Ataupun kanak-kanak tu umur 7 tahun dah. 8 tahun kita tak umur dia. 9 tahun dah. Mayit dah tapi tak mampu. Dah orang pucak kesi, kuring. Kalau suruh puasa kok, takut ada tengah hari innalillah aku. Budak ni. Maka dah wajib suruh berpuasa. Jadi kanak-kanak tidak wajib berpuasa, tetapi wajib kepada ibu bapanya menyuruh kanak-kanak berpuasa ketika kanak-kanak ada berapa syarat tadi? Ada tiga syarat. Okey, yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga dia balik. Yang keempat, syarat wajib yang keempat adalah bermukim. Orang yang bermusafir tidak wajib berpuasa. Orang yang bermukim saja wajib berpuasa. Manakala orang yang bermusafir tak wajib puasa. Cuma orang yang bermusafir tak wajib puasa apabila cukup 3 syarat. Syarat yang pertama adalah dia bermusafir. Apa makna bermusafir? Dia berjalan. Jalan. Yang pertama mesti kena perjalanan yang harus, bukan perjalanan untuk melakukan maksiat. Kalau tujuan dia pada bulan Ramadan turun daripada Tok Jiring nak pergi Kuala Lumpur sebab nak pergi tengok filem pulau, contoh benda pulau kan, tahu belaka pulau tahu. Okey, jadi bulan Ramadan tu dah di Terengganu dah ditayangkan di Pawagang. Oh, di KL ditayangkan Pawagang. Hai kata nak pergi tengok pulau di KL, turun daripada Terengganu. Tu tujuan tu. Maka permusafiran itu adalah permusafiran yang haram, permusafiran yang maksiat. Maka tidak boleh dia berbuka puasa dalam permusafiran tersebut. Mesti permusafiran yang harus. Syarat yang kedua adalah permusafiran yang jauh. Cukup 2 marhalah. Kalau daripada Tok Jiring ke Kuala Libar. Ada tak orang Kuala Libar sini? Ada. Orang Kuala Libar. Jadi daripada sini Tok Jiring ke Kuala Libar bermusafir juga. Siapa Bukit Besar makan dah. Gak makan dah apa? Saya orang musafir ni. Boleh tak itu? Tak boleh sebab perjalanan yang dekat. Mesti kena jauh. Contoh daripada Tok Jiring ni sampai ke Masjid. Boleh lah. Sebab ke Masjid jauh. Baik. Lebih daripada 2 marhalah. Okey, 2. Yang ketiganya
mesti daripada awal pagi, awal permulaan siang hari dia telah bermusafir. Jadi kalau dia nak bermusafir pada pertengahan siang hari, contoh pukul 10 nak turun daripada rumah pukul 10 pagi. Jadi masa subuh tu kapur lagi, maka untuk hari tersebut tidak boleh dia berbuka. Boleh faham ke tak? Kita buat contoh. Katakanlah kita nak pergi ke Lumpur tujuan untuk ziarah toki kita ke, abang kita ke, kakak kita ke, tak kira lah, di Kuala Lumpur. Jadi kita turun daripada rumah pada hari Isnin pukul 10 pagi. Untuk puasa hari Isnin pukul 10 pagi tu wajib kena sempurnakan, sebab kita bertolak setelah daripada keluar fajar. Sampai ke Lumpur, esok baru kita balik. Untuk esok boleh kita berbuka. Okey, boleh faham? Berapa syarat semua sekali? 3 syarat. 3 syarat. Syarat yang pertama perjalanan yang harus. Syarat yang kedua perjalanan yang jauh. Syarat yang ketiga bermula awal siang hari kita telah bermusafir. Okey. Islam berakal, baligh, bermukim. Yang kelimanya adalah tidak sakit. Kalau sakit dah wajib puasa, tapi bukan semua sakit. Kalau sakit sebab naik jerawat batu, tu tak boleh kena puasa. Dapat apa awak tak puasa? Sakit ni dalam hidung sebab naik jerawat batu. Ada kawan kan naik jerawat batu? Tahu tak jerawat batu? Tahu kan? Sakit jerawat batu. Hak kawan ni pula tak puasa sebab kena pigah belakang telinga. Oh sakit kena pigah, tak puasa. Tak boleh. Dia bukan semua jenis sakit boleh kita berbuka puasa. Dia sakit, yang pertama sakit kalau sekiranya kita berpuasa boleh mati. Yang kedua sakit kalau kita berpuasa tak mati pun, tapi akan berlaku kecacatan pada anggota kita. Ataupun kalau tak sakit pun, kalau kita puasa ni kita ada dah sakit, akan menambah sakit. Ataupun kalau kita puasa menyebabkan lambat sembuh sakit kita, saling menambah sakit. Kalau dia lambat sembuh, okey, sakit-sakit yang seperti itu boleh kita berbuka. Baik. Sakit. Jadi yang pertamanya adalah Islam, yang keduanya berakal, yang ketiganya balik, yang keempat bermukim, yang kelimanya tidak sakit, sehat, yang keenamnya mampu. Kalau tidak mampu juga tidak wajib berpuasa. Ada orang tak mampu. Bukan semua orang mampu, ada orang tak boleh. Kena dalam masa 5 jam kena makan. Orang yang ada penyakit gastrik dan seumpamanya kan. Baik, seterusnya antara syarat wajib puasa lagi adalah suci daripada haid dan nifas. Perempuan yang datang haid, perempuan yang datang nifas tidak wajib dia berpuasa. Okey. Itu adalah syarat wajib puasa. Soalan tak ada lagi. Soalan lepas daripada ni. Sebab kalau kita will lalu memang ramai boleh jawab. Memang ramai boleh jawab. Kita tak mahu lagi. Lagi penghujung baru kita akan bagi soalan. Boleh? Boleh Okey. Soalan yang pertama. Soalan yang pertama. Okey, puasa ada syarat. Orang yang nak jawab soalan, dia kena angkat tangan. Lepas tu dia kena jawab dengan jelas. Okey, syarat untuk jawab soalan. Yang pertama, dia kena angkat tangan. Angkat tangan tinggi sebab takut tak nampak. Nanti ustaz tengok lagi. Ustaz tengok. Kalau ustaz tengok hak angkat tangan okey. Kalau dia angkat tangan gitu tak terima. Dia mesti kena angkat tangan tinggi. Lepas tu lepas dia angkat tangan tinggi, dia kena khabar jawapan yang jelas. Jawapan yang betul tetapi tidak cukup 100% tidak diterima. Jawapan yang tidak jelas tidak diterima. Mesti markah 95 hingga ke 100%. Okey, boleh? Boleh Okey. Tadi kita bincang syarat wajib puasa. Okey, soalannya, apakah yang dimaksudkan? Faham soalan? Apakah yang dimaksudkan syarat wajib puasa? Sekali lagi. Syarat wajib puasa, apakah yang dimaksudkan syarat wajib puasa? Bukan berapa syarat wajib puasa, dia lain. Syarat wajib puasa berapa, lain. Apakah yang dimaksudkan syarat wajib puasa? Angkat tangan. Siapa nak jawab? Maksud benda syarat wajib puasa. Try. Cuba. Tak tanya ustaz lah kalau ustaz. Ya tanya berdiri ke tak? Tak payah. Syarat je jelas. Syarat je jelas.
Sekali lagi. Apakah yang dimaksud syarat wajib puasa? Okey. Bukan. Betul dah, tapi baru kita boleh bagi makan 50% saja. Okey. Mana lagi? Angkat tangan. Orang puang. Siapa? Okey. Tu dia. Betul. Baik, betul. Apabila cukup syarat tu, wajib dia puasa. Okey. Percubaan yang baik. Percubaan yang baik. Apa maksud syarat wajib puasa? Apabila cukup syarat tu, wajib dia puasa. Kalau tak cukup syarat tu, tak wajib dia puasa. Okey je kan? Okey. Percubaan yang terbaik daripada pelajar kita yang depan. Cuma markah dia tak benar. Lepas tu percubaan yang terbaik daripada adik kita yang belakang. Ada juga daripada muslimat, daripada hak lain, tapi dia jawab dah, selesai. Okey. Kita bincang lagi, kita sambung lagi. Okey, kita sambung lagi Ibadat puasa mengikut istilah syarak. Apa maksud mengikut istilah syarak? Mengikut apa yang dikehendaki oleh syarak adalah menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa, bermula daripada keluar fajar hingga terbenam matahari dengan niat yang tertentu. Okey. Ibadat puasa mengikut istilah syarak adalah terdiri daripada 3 perkara. Yang pertamanya menahan diri. Maksudnya menahan diri, tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, bermula daripada keluar fajar hingga terbenam matahari dengan niat yang tertentu. Okey. Faham 3 asas dalam definisi ibadat puasa mengikut istilah syarak. Yang pertama niat. Okey, kita ada niat tertentu, kita ada waktu dia bermula keluar fajar hingga terbenam matahari. Kita ada yang ketiganya adalah menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Okey, hak yang kita nak bincang berkenaan dengan niat. Niat puasa ada 7 perbincangan berkenaan dengan niat. Tapi pada hari ini kita nak bincang hanya 3 sahaja. Baik, niat puasa ada 7 perbincangan. Tapi kita nak bincang kat ayat 3 lah, kita nak bincang 2 je. Yang pertamanya adalah tempat niat. Tempat niat adalah hati dengan kesepakatan ulama. Tempat niat di mana? Hati. Okey. Sekiranya seorang itu selepas daripada sembahyang tarawih, dia kata usalli fardhu zuhri 4 rakaatin, lepas sembahyang tarawih, tu imam kata mana? Okey, kita selesai dah sembahyang tarawih, pakat niat puasa, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Kata tu imam, dia faham usalli fardhu zuhri 4 rakaatin imaman lillahi ta'ala, kata dia dengan mulut. Tapi dalam hati dia niat aku berpuasa Ramadan esok. Maka puasa dia sah ke tak? Niat dia sah ke tak? Niat dia sah. Sebab dia? Sebab tempat niat adalah hati. Ini bukan soalan lagi. Ini bukan soalan lagi. Soalan lepas daripada ni. Okey. Niat tempat dia adalah hati. Mulut tidak disyaratkan. Sekiranya berbeza di antara apa yang diucapkan oleh mulut dengan apa yang hadir dalam hati, maka hak yang diambil kira adalah yang hadir di dalam hati. Okey. Yang keduanya kita nak bincang waktu niat. Di manakah waktu niat puasa? Okey, jawapannya waktu niat puasa bagi puasa fardu adalah pada malam hari. Dia malam bermula daripada terbenam matahari hingga terbit fajar. Di mana sahaja waktu kita niat di antara terbenam matahari hingga keluar fajar, maka sah niat kita. Di mana saja kita berniat. Kira-kiralah kita niat
pada pukul 8 ke, pukul 9 ke, pukul 10 ke, pukul 11 ke, pukul 12 ke. Yang penting jangan niat dalam tidur je, dalam mimpi je jangan niat. Jadi kalau kita niat dalam keadaan kita sedar, maka memadai di mana sahaja. Waktu dia bermula daripada keluar fajar hingga daripada terbenam matahari hingga keluar fajar. Okey, itu waktu niat bagi puasa fardu. Okey, boleh. Niat puasa menurut pandangan majoriti ulama mesti dilakukan setiap hari. Menurut pandangan majoriti ulama, niat mesti dilakukan setiap hari. Sebab dia? Sebab puasa pada bulan Ramadan setiap hari adalah ibadat yang berbeza. Ulang sekali lagi ya. Menurut pandangan majoriti ulama, niat mesti dilakukan setiap hari. Kerana puasa setiap hari pada bulan Ramadan adalah ibadat yang berbeza. Okey. Sudut mana kita dapat melihat ibadat puasa setiap hari bulan Ramadan adalah ibadat yang berbeza? Sudutnya adalah ibadat puasa hari yang pertama dan hari yang kedua diselangi di celahnya perkara yang menafikan puasa. Diselangi di celahnya perkara yang menafikan. Apa menafikan? Menidakkan puasa. Okey, kita berpuasa pada hari pertama. Apabila terbenam matahari, maka kita makan, kita minum. Lepas tu kita melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa kan. Lepas tu esok kita puasa balik. Jadi bermakna di antara puasa hari pertama dengan puasa hari kedua ada dilakukan perkara yang menafikan puasa di celahnya. Maka puasa pada setiap hari pada bulan Ramadan adalah ibadat puasa yang berasingan. Begitu juga sudut yang lain adalah ibadat puasa pada bulan Ramadan apabila mana-mana hari gosok, hari yang tidak gosok dia tidak akan gosok. Maksudnya, katakanlah hari kelima ibadat puasa kita batal. Tapi hari pertama, kedua, ketiga, keempat ibadat puasa kita sah. Adakah sebab hari kelima ibadat puasa kita batal, hari yang sebelumnya juga batal? Jawapannya tidak. Okey, boleh faham? Berbeza dengan 4 rakaat sembahyang. Kita sembahyang zuhur 4 rakaat. Kita sembahyang zuhur 4 rakaat. Tiba-tiba rakaat yang keempat kita ketuk. Batal rakaat yang keempat sahaja ke ataupun batal seluruh rakaat? Semua rakaat. Okey, ulang balik. Ibadat puasa pada bulan Ramadan oleh kerana ia adalah ibadat puasa setiap hari pada bulan Ramadan oleh kerana ia adalah ibadat yang berbeza. Yang pertamanya, bukti berbezanya adalah apabila gosok salah satu, dia tidak gosok hak yang lain. Yang keduanya, diselangi di celah-celahnya perkara yang menafikan ibadat puasa. Maka sebab itulah majoriti ulama berpandangan bahawasanya mesti kena berniat setiap hari. Namun ada pandangan ulama mengatakan memadai niat sebulan. Pandangan yang mengatakan memadai niat sebulan adalah pandangan mazhab Maliki. Mazhab Malik mengatakan boleh kita niat sebulan. Okey. Di dalam kitab mazhab Maliki, Ustaz ngajar sini ke? Dah ngajar tak mazhab Maliki? Dah belajar tak mazhab Maliki? Tak dah. Tak dah. Baik. Sebab Shinqiti Maliki kan, bermazhab dengan mazhab Maliki. Baik. Dalam kitab mazhab Maliki, antara kitab matang dalam mazhab Maliki nama kitab Mukhtasar Khalil. Yang mana dalam kitab Mukhtasar Khalil menyebut wa kafat niyyatun lima yajibu tatabu'. Memadai satu niat bagi puasa yang wajib dilakukan secara berterusan. Puasa pada bulan Ramadan wajib dilakukan secara berterusan. Maka memadai dengan satu niat. Tapi majoriti ulama mengatakan tidak memadai satu niat, bukan mesti kena berniat setiap hari. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan yang kedua. Ni bagus soalan. Kanak-kanak, ni soalan mudah je ni. Kanak-kanak tak wajib puasa. Hak yang wajib puasa adalah orang balik. Cuma diwajibkan kepada penjaga kanak-kanak suruh kanak-kanak berpuasa apabila cukup syarat-syarat tertentu. Okey, soalannya, apakah syarat-syarat yang perlu dipenuhi pada kanak-kanak itu sehingga diwajibkan kepada penjaganya suruh dia berpuasa? Okey, nanti dulu.
Akad tangan. Oh, ramai nak jawab. Siapa hak akad tangan dulu Jatuh bulan. Cuba. Okey. Ustaz kata dia bagi ke muslimat. Jadi ustaz ni sayang ke muslimat. Dia bagi ke muslimat. Okey. Siapa? Bangun. Kena dia bangun, tak dia bangun. Muslimat tak dia bangun. Khabar je. Tu hadiah. Sekejap muslimat dah. Okey, betul. Insya-Allah barakallahu fiha, barakallahu fik. Baik, betul, bagi hadiah. Soalan yang ketiga. Okey. Orang yang bermusafir, tapi soalan yang ketiga ni payah sikit. Okey, soalan yang ketiga payah sikit. Seorang ni dia bermusafir, dia contoh hari ni hari benda? Hari Selasa. Okey, kita mula puasa hari benda? Hari Khamis. Okey, contoh hari Sabtu kita puasa dah kan? Dia ni nak pergi ke Selangor ataupun KL. Tapi dia nak bertolak daripada rumah dia pukul 10 pagi. Maka tidak wajib dia berpuasa pada hari tersebut. Soalannya, kenapa wajib dia berpuasa? Nanti dulu. Faham soalan dulu Seorang tu pada pukul 10 pagi dia nak bertolak daripada rumah dia. Maka wajib dia kena berpuasa pada hari tersebut. Soalannya, kenapa wajib? Sebab okey, kejap. Jadi jawapan hak yang pertama, dia katakan wajib dia berpuasa, wajib puasa sebab dia keluar daripada rumah selepas keluar fajar. Okey, jawapan tu betul dah, tetapi belum sampai 90%. Okey, terbaik. Cuma bukan dia sebelum subuh ke? Okey. Jawapannya kenapa wajib berpuasa? Sebab dia wajib berpuasa. Okey. Sebab jawapan okey dah, tapi belum cukup. Okey, adik tu. Tak dengar. Sebab dia sebab dia musafir selepas daripada keluar fajar, awal pagi. Okey, jawapan okey dah, tapi belum lagi lengkap. Faham? Tengok Ana jawab sekali lagi. Ana kebal sekali lagi. Soalan ni payah. Jangan apabila satu kata soalan ni payah, maka bukan jawapan mudah, jawapan payah. Ana tanya kenapa kau wajib dia berpuasa? Okey, kenapa kau wajib dia meneruskan berpuasa ketika dia bermusafir dalam pukul 10 pagi? Okey, muslimat. Sila. Okey, kemas dah tapi tak 100% lagi. Soalan payah. Sekejap seorang-seorang. Sebab ia dah sahur. Okey, jawapan tu okey dah, cuma belum lagi tepat.
Sebab cukup syarat wajib puasa. Mana cukup syarat wajib puasa? Okey. Anda jawablah. Nanti dia boleh kena. Okey gini. Sekarang ni tengok jawapan dia betul. Sini jawapan payah ni. Sekarang ni pada hari tersebut berhimpun puasanya di antara bermukim dan bermusafir. Boleh faham? Sekarang ni sebelum daripada dia bermusafir, dia bermukim. Selepas daripada tu dia bermusafir. Jadi untuk hari tersebut berhimpun di antara bermukim dan bermusafir. Orang yang bermukim wajib puasa. Orang yang bermusafir boleh berbuka apabila berhimpun pada satu hari di antara perkara yang mewajibkan berpuasa dan perkara yang mengharuskan berbuka, maka didahulukan perkara yang mewajibkan berpuasa. Dah faham jawapan? Okey gini. Apabila bercampur halal dan haram, maka dimenangkan haram di atas halal. Okey. Orang yang bermukim haram dia berbuka. Boleh? Orang yang bermusafir harus dia berbuka. Untuk hari tersebut berhimpun perkara yang mengharamkan dia berbuka dan perkara yang mengharuskan dia berbuka. Apabila berhimpun perkara yang mengharamkan dan mengharuskan, maka diberi kemenangan kepada yang mengharamkan. Sebab itulah untuk hari tersebut tidak boleh dia berbuka. Okey, soalan payah, jawapan payah ke mudah? Payah. Dia dalam banyak-banyak soalan yang mudah, ada soalan yang payah. Okey. Soalan berikut ni. Soalan ni mudah sikit. Mudah sikit Menurut pandangan majoriti ulama, kebanyakan ulama wajib kita kena berniat setiap hari. Baik. Sebab dia wajib kita berniat setiap hari. Sekali lagi. Cik sekali lagi. Urang sebab nak faham dah. Nanti sekejap dia dulu. Dia depan dia angkat tangan, kita nampak depan dulu, belakang nampak ke dia. Okey. Okey. Jawapannya oleh kerana puasa setiap hari pada bulan Ramadan adalah ibadat yang berbeza. Okey. Jawapan betul dah. Selagi. Ini jawapan betul dah. Sebab setiap hari pada bulan Ramadan adalah ibadat yang berbeza. Satu lagi nak. Okey, apakah alasan mengatakan ibadat puasa pada siang hari Ramadan adalah ibadat yang berbeza? Okey, barakallahu fikum. Okey, berjaya kat dia. Okey, dapat hadiah lah. Dapat hadiah. Okey. Hadiah kita dapat pakai. Dia Ustaz, boleh. Sir. Okey, nanti kita wi ke orang lain pula Okey, kita wi orang lain pula. Apa? Betul dah. Bagilah hadiah saya lagi puang. Okey, saya lagi tinggal hadiah. Okey. Yang pertamanya kita bincang berkenaan dengan niat puasa. Okey, kita nak bincang pula. Yang keduanya adalah menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Perkara yang membatalkan puasa, yang pertamanya makan dengan sengaja. Yang keduanya minum dengan sengaja. Yang ketiganya bersetubuh dengan sengaja. Yang keempatnya mengeluarkan mani dengan sengaja. Yang kelimanya adalah muntah dengan sengaja. Okey, bagi orang yang berpuasa mesti kena jaga diri dia daripada melakukan perkara-perkara ini. Adapun kalau dia makan dalam keadaan dia terlupa dia sedang berpuasa,
ataupun minum dalam keadaan dia terlupa dia sedang berpuasa, bersetubuh dalam keadaan dia terlupa sedang berpuasa, ataupun dia keluar mani dalam keadaan dia tidur, bukan disengajakan, bermimpi, ataupun muntah yang tidak disengajakan, termuntah, maka ia tidak membatalkan puasa. Okey, boleh. Orang ni dia balik rumah dia tengok bawah tudung saji, oh banyaknya nasi. Dia pun makan kenyang, baru dia sedar dia sedang berpuasa. Batal tak puasa dia? Tidak batal. Okey. Satu. Yang kedua, orang ni dekat dengan maghrib. Sini dengar tak bedil sini? Dengar. Okey, dekat dengan maghrib, dia biasa orang yang sekitar Kuala Terengganu ni dengar bedil. Tahu tak bedil? Dong, lepas tu buka puasa kan? Okey, lebih kurang dalam 15 minit sebelum daripada berbuka puasa, makanan telah siap terhidang di rumah dia. Keluarga dia duduk dah depan hidang makanan. Tiba-tiba bunyi degung bedil. Bunyi bedil, ataupun kita kata tak bedil lah, bunyi orang bang. Tu bila pun bang, Allahu Akbar, dia pun makan. Berok makan. Lepas tu bila kata minta maaf banyak, ambil silap tengok jam. Rupanya 10 minit lagi nak masuk maghrib, nyebang dah. Okey, soalannya batal tak puasa dia? Ha? Tak batal. Sebab apa dia? Okey. Slow. Sekali lagi soalan. Lepas tu nak tanya. Kalau orang hak boleh jawab betul, kita bagi hadiah-hadiah lah. Orang ni dia duduk depan hidangan makanan. Tiba-tiba Tok Bila silap bang. 10 minit lagi nak masuk maghrib, Tok Bila bang dah. Dia pun makan. Lepas daripada makan, baru Tok Bila khabar minta maaf banyak weh yang bersilap bang weh. Soalan batal tak puasa dia? Okey, gini. Slow. Akak tangan siapa nak jawab? Okey, hak ni nak bangun, kena bangun boleh? Cuba bangun. Tak payah bangun lah. Okey. Batal ke tak? Sebab benda batal? Mana? Sekali lagi. Okey. Jawapan hak depan ni dikata batal puasa sebab dia sebab dia tahu dia sedang berpuasa. Cuma salah tengok jam gitu. Oh, kena beri hadiah ke dia. Betul. Ha? Okey. Soalan dia batal tak puasa? Puasa dia batal. Okey. Apakah perbezaan permasalahan yang saat ni dengan hak yang sebelum? Dia balik di rumah, dia dah ingat dia sedang berpuasa, dia pun makan. Tak batal puasa dia. Hak yang pertama dia dah ingat dia sedang berpuasa. Hak yang kedua dia sedar tak dia sedang berpuasa kan? Dia sedar dia sedang berpuasa. Cuma silap waktu. Sebab itulah hak yang kedua batal puasa, hak yang pertama tak batal puasa. Okey, boleh faham? Okey, soalan tak ada dah. Tinggal sikit lagi. Waktu bermula kita menahan diri adalah apabila keluar fajar. Keluar fajar ni keluar fajar yang menanda masuk waktu subuh. Baik. Okey, hak ni soalan tak ada hadiah. Soalannya, sekiranya Tok Bila lambat bang, boleh tak dia makan? Sekarang ni bukan berbuka, bersahur. Tok Bila lambat bang, subuh masuk pukul 6 suku. Tok Bila malam tu tengok Piala Dunia, lewat baru tidur. Contoh. Pukul 6.30 baru bangun. Jadi sebelum 6.30 Tok Bila ada bang lagi. Soalannya sebelum pukul 6.30 boleh makan ke tak? Boleh. Insya-Allah. Okey.
Betul. Jadi tak boleh makan. Sebab tu bila azan pukul 6.30. Lepas tu subuh masuk pukul 6 suku. Jadi mana boleh dia makan walaupun Tok Bila ada azan lagi. Sebab Tok Bila azan lewat. Kau boleh faham? Kalau seorang lagi Tok Bila bangun awal, silap tengok jam pukul 5.30 azan dah. Kita boleh tak sahur situ? Sebab dia boleh dah dia azan dah. Sebab belum keluar fajar. Okey, permulaan waktu puasa apabila dia? Apabila keluar fajar. Penghujung waktu puasa apabila terbenam matahari. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadat puasa hak yang kita lakukan sikit lagi ya, sebelum daripada kita pergi kepada program yang berikutnya. Ibadat puasa yang kita lakukan, hak yang kita kerjakan, yang pertamanya mesti kerana Allah, yang keduanya mesti kena tepat mengikut, mesti kena bertepatan dengan tuntutan syarak. Tadi kita cerita dah secara ringkas. Antara perkara yang perlu kita kena jaga agar ibadat puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita kena jaga perkataan kita, kita kena jaga pandangan mata kita, kita kena jaga perbuatan kita daripada melakukan perkara yang haram. Di sana ada sebuah hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula zur wal 'amal bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Sesiapa yang tidak meninggal perkataan dusta, pelawak dan seumpamanya, mengumpat, menipu, lebah, mengancung ketika dia sedang berpuasa, dan dia tidak menjaga perbuatan dia daripada melakukan perkara yang haram, maka Allah Subhanahu wa taala sedikit pun tidak berhajat kepada dia meninggalkan makanan dan minuman dia. Jadi agar ibadat puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mesti kita kena jaga perkataan kita dan perbuatan kita daripada melakukan perkara-perkara yang haram. Okey, ada sebahagian daripada ulama tasawuf dia membahagikan martabat puasa kepada 3. Ada sebahagian daripada ulama tasawuf dia membahagikan ibadat puasa kepada berapa? Kepada 3. Okey, ni puasa umum. Orang ramai kena puasa lagu ni, iaitu menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa, bermula daripada keluar fajar hingga terbenam matahari dengan niat yang tertentu. Okey, ibadat puasa yang tinggi sikit. Ni ibadat puasa orang yang tinggi sikit adalah menahan diri daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap perkara yang dilarang, sama ada berbentuk perkataan ataupun berbentuk perbuatan, dia kena tahan diri dia daripada melakukan perkara tersebut. Dan hak yang lebih tinggi lagi ibadat puasanya adalah dia menahan diri dia daripada menyibukkan diri untuk selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dia menyibukkan diri dia untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kita sebenarnya ada lagi perbincangan yang lain. Cuma kita ada program-program yang akan diadakan selepas daripada ni. Jadi sebelum daripada tu, kita ada lebih kurang dalam 5 minit. Saya pula nak buka soalan. Ada tak nak tanya? Tadi saya tanya. Siapa nak tanya? Ada tak? Nak tanya? Okey, soalan bunyi lagu mana soalan? Jadi kita dalam kita tengah berbuka puasa ramai-ramai. Lepas tu kita tengok kepada jam kita, hak yang ada dalam handset kita, tangan kita menandakan masuk dah waktu maghrib. Tapi masalahnya Tok Bila dak bang lagi. Orang lain dak makan lagi. Kita makan dulu. Bagaimana status puasa kita, sah ataupun tidak? Sah, tak ada masalah. Dibolehkan.
Sebab Tok Bila pun tengok jang juga. Okay, boleh faham? Jadi sah je kita makan. Tapi jangan pusing jang kita. Pusing jang tu tak boleh. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan lain? Siapa nak tanya lagi? Bagus depan ni. Baik. Apakah hukum memasukkan darah ke dalam tubuh pada siang hari Ramadan bagi orang yang kekurangan darah? Gitu. Hukum memasukkan darah bagi orang yang kekurangan darah adalah dibolehkan dengan kesepakatan ulama tanpa ada khilaf. Boleh bagi orang yang memerlukan darah oleh kerana dia luka darah sikit, maka masukkan darah pada ketika dia sedang berpuasa, dibolehkan. Cuma adakah perbuatan tersebut membatalkan puasa ataupun tidak? Jawapannya ulama berbeza pandangan. Ada sebahagian daripada ulama mengatakan batal puasa, ada sebahagian yang lain mengatakan tidak batal puasa. Menurut kaedah mazhab Imam Syafi'i, setiap memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita bukan melalui lubang yang terbuka, ia tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan lain lagi? Soalan lah. Boleh lagi? Muslimat, tak ada soalan muslimat. Benda? Benda? Ada biasa budak-budak saja dah. Okey, ada tak soalan? Angkat tangan, tanya. Okey, ada soalan. Apakah hukum memakai penginhaler pada siang hari Ramadan? Hukum dia tak boleh kalau inhaler tu hot talkie kita. Dia tanya tadi, apakah hukum memakai inhaler pada siang hari Ramadan? Kita kata tak boleh sebab inhaler tu hot talkie kita, bukan hot kita. Talkie kita lelah, dia ada inhaler. Kita nak bahan hot talkie kita, kita nak guna, kita tak ada lelah, boleh tak? Tak boleh lah. Okey, orang yang penyakit lelah, penyakit asma, dia nak guna inhaler pada siang hari Ramadan, boleh ke tak? Jawapannya dibolehkan. Tak ada masalah. Tak ada orang kata tak boleh. Boleh. Cuma batal tak puasa. Situ kan. Batal tak puasa kalau kita guna? Jawapannya, menurut pandangan ulama kontemporari ataupun ulama masa kini, ternyata ada dua pandangan. Ada pandangan yang mengatakan batal puasa. Kalau contoh di tempat kita, fatwa Jakin kata batal puasa. Dan ada pandangan yang mengatakan tak batal puasa. Sebagai contoh fatwa Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan zaman Dr. Zulkifli, dia kata tak batal puasa. Okey. Ada hak kata batal puasa, ada kata tak batal puasa. Sama juga menurut kaedah mazhab. Menurut kaedah mazhab Syafi'i, menurut kaedah mazhab Hanafi, menurut kaedah mazhab Maliki, penggunaan inhaler ia membatalkan puasa. Tapi mengikut kaedah mazhab Hambali, ia tidak membatalkan puasa. Dan ada juga sebahagian daripada ulama mengatakan tidak membatalkan puasa. Okey, jadi penggunaan inhaler ia membatalkan puasa ataupun tidak, ternyata berlaku khilaf di kalangan ulama. Boleh mengambil pandangan yang mengatakan tak batal puasa, dan boleh mengambil pandangan yang mengatakan batal puasa. Sebaik-baiknya setelah daripada Ramadan, qadha balik puasa tersebut agar terkeluar daripada khilaf ulama. Wallahu a'lam. Okey, jelas. Boleh guna tak ada batal. Soalan daripada Muslimat, kalau tak niat rasa malam tak niat puasa, berarti niat. Okey. Soalan daripada Muslimat, dia kata malam tak niat langsung puasa. Apa dia tak niat? Contoh,
Masa dia buka puasa, dia makan banyak. Makan habis ada depannya makan belaka. Kita kalau dah makan banyak, perut kenyang, benda jadi daripada tu ngantuk. Sudahlah. Sampai ke semayang maghrib tukar habis 2 rakaat ke 3 rakaat ke berapa kali sujud sampai tukar habis. Lepas daripada semayang maghrib tidur. Tidur ingat nak bangun semayang isyak. Rupa-rupanya pukul 6.30 baru bangun. Jadi malam tu dia tak niat puasa pada bulan Ramadan. Jadi apabila dia tidak niat berpuasa, maka menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, puasa dia tidak sah. Sebab dia? Sebab dia telah meninggalkan niat. Sedangkan niat salah satu daripada rukun puasa. Tetapi kalaulah awal Ramadan dulu dia pernah berniat sebulan, maka sah puasa dia mengikut pandangan mazhab Maliki. Ataupun boleh dia mengambil pandangan mazhab Hanafi yang mengharuskan niat pada siang hari. Mazhab Hanafi dia kata boleh niat siang hari, tapi syarat sebelum daripada pertengahan siang hari. Jadi pukul 6.30 tu dia niat atas pandangan mazhab Hanafi. Tapi pandangan majoriti ulama tak sah puasa dia. Sebaiknya lepas daripada Ramadan, perempuan tersebut qada semula puasa hari itu. Wallahu a'lam. Okey, ada lagi soalan lah. Kalau ada kalau tak ada, anda nak bagi kepada ustaz untuk program lain. Tak ada dah Okey, tak ada. Okey, tak ada. Kita rasa di sini dulu pertemuan kita dalam perbincangan berkenaan dengan fiqh puasa. Kita mengharapkan ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kekuatan kepada kita untuk melakukan ibadat puasa pada tahun ini dengan sempurna. Wallahu Subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan jazaa diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Abdul Samad yang telah menyampaikan ceramah persediaan menghadapi Ramadan. Harap-harap semua pelajar dan juga sedang penonton sekalian dapat memahami apa yang disampaikan dan juga permasalahan puasa itu kalau ada yang kurang jelas lagi boleh tulis di komen. InsyaAllah adalah ustaz-ustaz akan jawab jelas. Baik. Semoga Allah SWT membalas jasa daripada Ustaz atas ucapan ataupun ceramah yang telah disampaikan tadi. Jadi untuk seterusnya, program seterusnya, sampailah masanya kita kepada pelancaran Ihya Ramadan. Kita esok Rabu, lusa, Khamis. Malam esok tarawih dah. Jadi untuk itu saya berjemput Al-Fadhil Ustaz Abdul Hakimi untuk membawa kotak untuk gimmick perasmian. Okey, seterusnya dijemput kepada Al-Fadhil Cikgu Sirajuddin untuk menyempurnakan gimmick perasmian yang pertama. Dia ada berapa gimmick tengok ada muzik. Ustaz Fatah ada muzik. Kejap kan ada muzik baru datang.